Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang ke-11. Al-Malikatu, Ratu, Permaisuri, Ta'ti, datang, atau ya'ti, dalam keadaan khadi'atan, merendah diri, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan hina, khadi'ah. Tunduk terpaksa tunduk kepada Sulaiman, mengalah, dalam keadaan mengalah. Falamma, so fa tu boleh jadi fa isti'naf, ayat mula isti'naf. Kalau ayat tu dia tak ada sambung menyambung kan, so macam ni dia buat tajuk baru, so ini permulaan lah kira. Kita panggil fa isti'naf, sama juga dengan waw, waw isti'naf, waw permulaan, fa permulaan. So kalau permulaan no need dah, tak perlu diterjemah. Lamma terus. Lamma tak kala apabila raja'at. Raja'ah pulang. Hazihil bi'sah. Bi'sah delegasi. Delegasi yang diutuskan. So apabila delegasi ini, delegasi yang diutuskan oleh ratu ini pulang kepada Ratu Sabak, Raja Perempuan Sabak, Malikati Sabain, negeri Sabak. Wahaka, so haka muzakkar, hakat muannas. Wahakat, dan mereka sini kan sebab ramai kan. Sini, walaupun sini perempuan, tapi perempuan tu refer kepada lafaz dia ni. Bukannya refer kepada makna dia. Makna dia makna plural sini kan. Delegasi tu macam kaum. So kaum ni lafaznya mufrad, makna dia jamak. So wahakat, dan mereka menceritakan laha kepada permaisuri ataupun ratu tadi tentang kisah. Al-qissata maf'ulun bih. Permaisuri pun, ratu tu pun dengar aja. Sami'at. Ata'a yuti'u ta'at. Wa ata'at hiya. So bila dengar, dia dan kaum dia pun taat, mana patuh. Ata'at hiya wa qaumuha. Ini kenapa kena ada hiya? Sebab dia guna ataf sini. Dia nak kata dia dan kaumnya. Dia dan kaumnya. Tak bolehlah kalau fi'il, sini fi'il, tiba-tiba kita ataf dengan isim zahir. So sini dalam ni ada isim ya, dhamir mustatir kan. Dhamir mustatir tidak boleh dijadikan sebagai ataf. Dia kena keluarkan dia. Barulah boleh orang lain ikut. So wa ata'at hiya wa qaumuha. Kalau kita buang, kita kata wa ata'at wa qaumuha. Salah dari segi grammar. Wa aqbalat. So maknanya dia dengar dan dia rela lah katanya. Rela lah. Kaum dia dengan kaum dia rela untuk menerima, untuk mematuhi apa yang dikendaki oleh Sulaiman. Wa aqbalat. Aqbala plus fi'il mudhari'. Makna mula. Sama juga dengan bada'a, syara'a, tafiqa. Semua pakai mudhari'. Wa aqbalat, dan dia mula pergi. Sara yasiru. Tengok konteks. Pergi, musafir, bergerak, bertolak. Wa aqbalat tasiru, dan dia mula bertolak pergi kepada Sulaiman. Fi junudi. So dia tu duduk dalam tentera-tentera dia lah. So fi sini ma'al lah. Dia pergi kepada Sulaiman bersama-sama dengan tentera-tentera dia dalam keadaan dia khadi'atan. Merendah diri, patuh, tunduk kepada Sulaiman. Bukannya pergi bermegah-megah ni ya. Pergi memang kerana kepatuhan kepada Sulaiman, tunduk kepada Sulaiman. Ini nasab kerana hal, menceritakan tentang keadaan ratu tu.
pergi dalam keadaan macam mana? Pergi nak pergi serang ke? Pergi nak pergi gaduh ke apa tak? Tak. Pergi kerana merendahkan diri. Walamma, dan tak kala tahaqqaqa yatahaqqaqu, pasti apabila Sulaiman alaihi salam tuassalam sudah pasti tentang kudumahum, kedatangan mereka. Qadima kan? Masdar dia kudum. Tentang kedatangan mereka kepadanya, maka Sulaiman pun fariha. Fariha yafrahu, pakai bi, gembira dengan perkara tersebut. Fariha bidzalika wa hamida, hamida yahmadu, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi satu lagi nikmat kepada dia, satu kerajaan besar telah tunduk kepada Sulaiman, kepada dia, artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamidallaha wa arada ain, dan Sulaiman pun ingin ara yuri, memperlihatkan. Ara yuri, Sulaiman ingin memperlihatkan kepada kepada ratu. Dia mesti ada dua maf'ul kan? Satu memperlihatkan kepada ni, satu maf'ul yang pertama. So memperlihatkan kepada ratu ayatan, satu tanda. Ayat Quran ni ayat-ayat mana? Tanda. Ayatan min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah. Syiah kan dia guna ayatullah. Dia punya imam dia, Maulana dia, ayatullah. Maknanya Maulana dia ni, ulama-ulama dia ni tanda-tanda kebesaran Allah lah. The signs of God. Ayatullah. Ayatan min ayatillah. Satu ayat, satu tanda daripada banyak-banyak tanda Allah ni, satu je nak tunjuk ni. Tanda sini tanda kebesaran Allah, tanda kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li, agar. Yakuna dhalika, kana yakunu. Maksud li, menasakkan fi'il mudhari'. Li yakuna, agar demikian, yang demikian tadi, maknanya memperlihatkan kepada ratu tadi, akan menjadi adalla. Asalnya adallu, lebih menunjukkan, lebih menjadi dalil kepada kudratillah. Ini nasab ni kerana khabar kana lah. Adalla, lebih menunjukkan, lebih menjadi dalil kepada kudratillah, kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lebih menunjukkan akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Qudrah pun kita terjemah qudrah, kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan wa ni'amihi, nikmatun jamak dia ni'amun, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, ala Sulaimana. Fa arada, so aradaan, kalau kata perbuatan kena pakai an. Ingin makan, ingin minum, ingin tidur, ingin berjalan, kena pakai an. Aradaan, so kita tak terjemah sini. Maka Sulaiman ingin an yuhdira, menghadirkan, membawa, ahdara yuhdiru, menghadirkan, membawa arsyaha, singgahsana ratu yang berada di Sabak. Dia nak bawa mari depan dia, supaya nanti ratu datang tengok singgahsana dia tu memang ada kat situ, di depan Sulaiman. So dia ingin menghadirkan, membawa arsyaha, singgahsana ratu, allazi, singgahsana yang akan, kan, yang akan dia wakalat bihi, yang akan dia amanahkan. Wakkala yuwakkilu, memberi wakil mana mengamanahkan. Yang dia akan wakilkan tentangnya, dia akan wakilkan tentang singgahsana tu, dia serahkan, amanahkan kepada lelaki-lelaki, rijal-rijal yang kuat-kuat, qawiyun jamak dia, aqwiya'a, dan aminun jamak dia, umana, yang amanah artinya yang dipercayai.
So dia akan serahkan tugas tu kepada para lelaki yang kuat-kuat dan nak angkat singgasana ni berat dan juga yang boleh dipercayai. Aminun. So semuanya ghairu munsharif. Aqwiya umana. Tidak ada tanwin. Fatalaba, maka untuk tujuan ini lalu dia pun talaba yatlubu, meminta, mim malaihi, malaun pembesar-pembesar dia. Lalu Sulaiman pun meminta daripada pembesar-pembesarnya, talaba pun kena pakai an juga. Kalau kata perbuatan, meminta untuk lah sini kan. Ataupun agar ya'tu pakai bi, membawa. Ay ya'tuhu, agar mereka membawa kepada Sulaiman arsh. Kita terjemah membawa tu sebab dia ada bi lah. Agar mereka membawa kepada Sulaiman arshiha, singgasana ratu, qabla, sebelum wusulnya, tibanya, sampainya hadzal maukibi. Maukib perarakan, kumpulan yang mari besar-besar tu kan, yang berarak tu kita panggil maukib. Perarakan yang megah, yang hebat, yang besar itu. Raja ni mestilah ramai pengiring-pengiringnya. Maukib jamak dia mawakib. Wa qad tahaqqaqa. Tadi tahaqqaqa mana pastikan. Qad tahaqqaqa telah terjadi. Telah terjadilah, telah terrealisasikan. Wa qad tahaqqaqa telah terjadilah ma arada, apa yang diingini oleh Sulaiman. Apa yang Sulaiman inginkan. Fi aqrabi waqtin ni. Dalam waktu yang sekejap aja. Paling akrab mana? Paling dekat. Dalam waktu yang paling singkat. Wa kana. Dan apa yang diinginkan oleh Sulaiman itu merupakan mu'jizatan. Satu mukjizat. Boleh datangnya ityanul arsh. Datangnya ataupun wusulu. Datangnya singgasana. Tapi Nabi Sulaiman nak ubah sikit supaya permaisuri bila datang nanti, ratu datang lagi, dia terpaksa fikir, dia syak, dia ragu. Kalau memang tepat-tepat kan, mesti dia kata, ni yang aku punya. So dia ubah sikit. Wa amara bihi. Amara ya'muru, perintahkan. Bi, tentang. So Nabi Sulaiman memerintahkan tentang singgasana itu untuk dilakukan apa. Biasanya kalau amara kan. So amara kita pakai bi ni biasanya kata perbuatan kan. Memerintahkan untuk. Dia pakai an lah. Amara bi ai yaktuba contohnya kan. So memerintahkan untuk menulis. Yang ni tak payah pakai an sebab benda sini. So amara bihi, memerintahkan untuk mengubah lah kita kata sini. Konteks dia kalau sini an yughayyara lah. So memerintahkan agar diubahnya singgasana tu. Faghayyara, maka diubahlah. Ghayyara, mengubah. Fi'il majhul ghayyara. Faghayyara singgasana tadi. Naib fa'il dia, ni naib fa'il dia ba'du. Maka diubah sebahagian daripada sifat-sifat singgasana itu. Ba'du sifatihi. Tujuan dia apa? Kenapa diubah singgasana tu? Nak uji tentang ratu tu kenal ke tak kenal. Yakin tak yakin. Teguh tak teguh pendirian. Li, agar supaya ikhtabara yakhtabiru, menguji. So ikhtabara yakhtabiru. So li menasakkan fi'il mudhari'. Liyakhtabira, supaya ataupun agar dia dapat menguji ma'rifataha, pengenalannya. Artinya permaisuri ataupun ratu tadi kenal ke tak kenal singgasana dia. So ha tu refer kepada al-malikah. Wasabataha, untuk uji keteguhan dia. Maknanya pendirian dia tu teguh tak teguh tentang ini singgasana dia ke ataupun tak.
Inda ketika mana? Inda boleh digunakan untuk mana tempat. Inda juga boleh digunakan untuk mana? Masa. Ketika lah sini. Ketika dia melihatnya. Inda ru'yatihi, ketika penglihatannya. Itu terjemahan lafzi. Terjemahan Melayu kitanya, ketika dia melihatnya. Melihat singgasana. So fa'il dia dihazafkan. Ketika pemaisuri ataupun ratu tadi melihat singgasananya. Ra'a yara. Ra'a yara, masdar dia ru'yah. Wa in, dan jika. Ini pun bagi mati, so kita hidupkan. Dengan bagi mati tadi dengan memberi harakat kasrah. As-sakin idza hurrika bil kasrah. Huruf yang sakin biasanya kalau kita nak hidupkan dia, Tok Arab biasanya bagi baris kasrah. Dalam keadaan-keadaan tertentu bagi atas. Contohnya untuk min lah kan. Min. So minal. Kerana bagi atas ni paling khafif. Paling ringan disebut. Kalau bagi bawah tu consider kepada kebiasaan. Kalau bagi dhammah biasanya untuk lafaz tu asalnya bagi hadapan. Macam home kan? So home ni asalnya humu. Asalnya humu. Tapi bila kerap digunakan oleh Tok Arab tanpa baris, so mereka guna tu tanpa baris. Home. So bila keadaan diperlukan, so mereka ambil balik harakat asal tu. Jadi humu. Wa inil tabasa 'alaiha al-amru. Jika perkara itu menjadi ragu-ragu 'alaiha, ke atas ratu. Maksudnya jika ratu ragu-ragu tentang singgasana dia tu, kana, maka iltibas dia tu ataupun urusan itu, iltibas dia, keraguan dia itu menjadi dalilan, menjadi petunjuk kepada ataupun tentang kusuri, lemahnya nazariha, pandangan dia, kurangnya pandangan dia, lemahnya pandangan dia fi umurin, dalam banyak perkara. Fi umurin yang adaqqa minhu. So dalil kepada kurangnya pandangan dia pada perkara yang adaqqa minhu, yang lebih halus daripada yang sekarang ni. Wa ab'ada manalan, dan lebih sukar dicapai. Jauh ni mana sukar lah. Jauh, terjemahan lafzi yang jauh untuk dicapai, artinya yang sukar dicapai. Manal, nala, mencapai, memperolehi. Manal, masdar mimi, pencapaian. Jauh untuk pencapaiannya, untuk dicapai. Saya terfikir tadi umur ini kata sifat dia, so mana domain dia nya. So domain ni ada isim tafdhil sini. So isim tafdhil kalau kita guna secara min, kita pakai min, so kita kena pakai sirah muzakkar. So walaupun domain ada sini ialah domain muannas. Untung orang tak mengaji nahwu, dia tak payah fikir. So kalau saya kena fikir ni, kenapa ni sini jadi kata sifat kepada umum, so mana domain yang merujuk kepada dia. Pentinglah saya macam tu sebab orang tanya, kadang orang mesej tanya, Ustaz ayat ni maksud dia apa? Kalau orang tanya maksud tu artinya kita kena guna grammar lah. Wallahu a'lam bissawab.